Baik. Last class, bagi siapa yang tak datang ni, okey, saya ulang sepintas lalu, ibas kembali apa yang dah belajar dalam minggu lepas. Okey. Minggu lepas kita belajar antara apa yang kita dah cover dalam minggu lepas ialah kita nak baca koordinat lah. Sebenarnya kita, minggu lepas saya nak baca macam mana kita nak tahu ketaksamaan. Macam kelas-kelas yang lepas tu kita dia dah bagi garis lurus. Lepas tu dia dah bagi ketaksamaan Y lebih besar ke lebih kecil ke. Lepas tu dia tanya lorekkan kawasan yang memuaskan kawasan yang memenuhi ketaksamaan tersebut. Lepas tu jadi apa yang awak perlu buat ialah lorekkan kawasan. Itu yang sebelum ni lah. Okey, tapi minggu lepas bagi siapa yang tak hadir tu, okey, minggu lepas kita buat berdasarkan soalan bagi kawasan yang berlorek dan kita perlu cari apakah ketaksamaan itu. Dia bagi kawasan berlorek dan kita perlu cari ketaksamaan itu. Macam tu yang minggu lepas. Okey. Jadi untuk ketaksamaan linear, garis lurus tu kan linear, garis linear. Okey. Jadi garis linear ni ketaksamaan garis linear ni dia perlukan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y sama dengan MX tambah C tu, Y tu koordinat Y lah. Y tu apa? M tu ialah kecerunan. M ialah kecerunan. Okey. Dan C tu ialah pintasan Y. C ialah pintasan Y. Okey, sekejap saya tulis dekat sini. Y MX tambah C. Okey, Y MX tambah C macam ni lah. Dekat sini Y ni ialah titik koordinat. Okey, koordinat dekat mana? So M tu ialah kecerunan. M ialah kecerunan. X tu ialah koordinat X dekat mana-mana titik. Dan C tu ialah pintasan Y. Pintasan Y. Okey, pintasan Y. Jadi kalau kita nak cari ketaksamaan persamaan lah kan. Contohnya soalan A, ni ketaksamaan. Kita nak tahu garis lurus yang ni. Kita perlu tahu kecerunan dan pintasan Y lah. Nak tahu kecerunan. Kecerunan tu dia macam contoh awak nak naik bukit. Ataupun nak turun bukit ke kan. Contohlah nak naik bukit. So awak kena tahu kecerunan bukit tu macam mana. Adakah dia terlalu cerun? Adakah terlalu tinggi kecerunan dia? Atau adakah dia negatif kecerunan dia? Atau adakah dia kecerunan dia hanya 1 atau kosong ke 10,000? So maksudnya kalau macam semakin tinggi cerun, takkanlah kita nak naik kan? Nanti jatuh terbalik, nanti jatuh semula lah kita. Terundur belakang lah kereta jawabnya kalau kita nak cuba naik. Kalau kita nak naik kereta, okey, kita tak adalah nak kira benda tu. Sebabnya, of course lah orang yang bina jalan tu dah kira. Orang yang bina jalan tu dah tolong kirakan kecerunan tahap ni, berapa ni. Okey, boleh kereta boleh naik. So dia buat jalan. Macam tu lah. Kisahnya untuk kecerunan ni. So kecerunan tu macam contoh yang ni lah. Ni kecerunan dia. Cerun. So kalau kita tengok line ni cerun dia setakat mana? Adakah tinggi atau kosong ke, tak ada cerun ke, atau negatif ke cerun dia? Itulah kita nak tahu kecerunan dia. Jadi kecerunan yang ni, formula untuk kecerunan ialah Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Formula kecerunan ialah yang ni. Okey, untuk formula kecerunan tu kita ada Y2 dengan Y1 kan. X2 pun ada X1 kan. Maksudnya
kita perlukan dua koordinat. Jadi first koordinat kita label sebagai x1, y1. Koordinat yang kedua atau titik kedua kita label sebagai x2, y2. Jadi kita ambil nilai ni, y2 tolaklah dengan y1, y2 tolak y1. Lepas tu x2 tolak x1 untuk tahu kecerunan. Dan pintasan y ni pula, pintasan y ni kita ambil daripada rajah sahaja. Ambil daripada rajah yang kena pada paksi y, so dia dekat mana? Kat sini. Sini kan, garis tu kena pada sini kan, dengan paksi y. So yang ni lah, koordinat yang ni lah adalah pintasan y, koordinat dekat sini. Okey, jelas tak? Macam yang ni lah. Kita untuk koordinat yang ni kan, kita nak tahu ketaksamaan yang ni. Kita perlu tahu dia dekat mana. Sini ni berapa koordinat dia, sini ni berapa koordinat dia. Kena tahu benda tu lah. Contohnya kita pergi dekat sini. Ni saya tunjuk dah kat sini. Contohnya yang ni. Contohnya sini, cari ketaksamaan. Okey, cari ketaksamaan yang ni. So kalau kita ada garis macam ni, kemudian dia lorek kawasan sini, so kita perlukan dua koordinat. Kita perlukan dua titik sekarang ni. So nak tahu dua titik tu, satu kita boleh ambil titik dekat sini, satu lagi dekat sini. Kita boleh tahu sinilah, sini satu, sini satu. Jadi koordinat dekat sini ialah, kita baca x dulu baru y. So x dekat sini ialah 2 dan y dekat sini ialah ni y. So dia dekat kosong lah. 2, 0, 2, 0. Okey, boleh baca koordinat 2, 0, 2, 0. Dekat sini pula koordinat x dia ialah, sini koordinat dia. X dia ialah 0 kan. Lepas tu pada paksi y, y dia ialah 4. So koordinat dekat sini 0, 4. Jadi untuk tahu kecerunan M tadi ialah formulanya y2 tolak y1 per x2 tolak x1. Jadi y2 ni kita ambil mana-mana nilai. Contohnya saya letak sini x2, sini y2. Kemudian yang x1, sini y1. So saya label lah. Y2 tolak y1. 4 tolaklah dengan 0. Lepas tu x2 0 tolak dengan 2. So saya dapat negatif 2. Apabila saya dapat negatif 2, saya cari C pula. Saya cari C. C tu dekat sini sahaja. Pintasan Y ni pada paksi Y dia kena dekat mana? Garis tu kena dekat mana? Kena dekat sini. Sini koordinat dia 0, 4. So pilih nilai Y dia. Nilai Y dia ialah 4. So C-nya ialah 4. C-nya ialah 4. Jadi kita buat persamaan Y negatif, masukkan balik Y tu Y, M tu ialah negatif 2, X masukkan X, C tu ialah 4 tambah 4. Lepas tu kita tengok kawasan berlorek. Berlorek ni bawah ke atas? Bawah ke atas garis lurus? Bawah kan? So bila bawah kita pilih lebih kecil lah. Lebih kecil. Lepas tu ni garis penuh, garis padu, bukannya garis putus-putus. So dia ada sama dengan. Okey, boleh tak? Okey tak? Faham tak? Okey. So nombor 3. Okey, nombor 3 ni pun sama sahajalah. Dia bagi kawasan garis lurus ni kat sini. Ni garis lurus dia. Ni kawasan berlorek dia. Ni adalah kawasan berlorek dan ini adalah garis lurus. Jadi kita perlukan dua titik, dua koordinat. So kita boleh ambil dekat sini 1, sini 1. So dekat sini ialah X dia negatif 2,
Y dia kosong. Dan dekat sini titik koordinatnya ialah X dia kosong, Y dia 2. So kosong 2. Lepas tu awak kira cari M dia. M dia tu ikut formula ni lah. Ikut formula ni lepas tu cari nilai dia berapa. Negatif 2 bahagi negatif 2. Dapat nilai dia M berapa. Lepas tu C tu awak just tengok dekat pintasan Y je. Dekat paksi Y tu, dia kena dekat mana? Kat sini kan? Ni 2. Y dia ialah 2. So tulis C tu ialah 2. Macam tu je. C ialah 2. So kita nak buat ketaksamaan yang tu kawasan berlorek ni ialah YMX tambah C kan? So Y ni awak salin balik. M tu kita dapat berapa tadi? 1. So tulis 1. X tu X lah. Okay, tambah C. C tu 2. So tambah 2. Jadi, okay, kalau kita tengok pada graf ni, dia ni berada dekat atas. Atas kan? Sebab tu dia lebih besar daripada X tambah 2. Lebih besar. So, dan dia garis putus. So, dia tidak ada sama dengan lah. Garis putus tak ada sama dengan. Okey, boleh faham? Seterusnya nombor 4. Nombor 4 ni kat sini. Okey, garis dia. So, kita perlukan 2 titik lah. 2 titik nak cari dia. So, kalau saya, boleh juga kita ambil kat sini pun boleh. Kat sini pun boleh. Sini pun boleh. So, tak kisah dekat mana-mana. Semua boleh. Semua boleh. Memang akan dapat jawapan yang sama. Kita ambil lah point mana pun, koordinat yang mana pun, kita akan dapat jawapan yang sama. Contohnya dekat sini dengan sini. Katakanlah awak nak ambil dekat sini 1, sini 1 kan. Jadi kalau koordinat dekat sini ialah X dia berapa? X dia ialah negatif 2 kan. Negatif 2. Lepas tu Y dia berapa? Y dia 2. Okey, so ambil yang ni. Negatif 2 dengan 2. Okay, so lagi satu kat mana awak rasa nak ambil? Kat sini. Kat sini pun boleh. So X dia berapa X? 2. Y dia berapa Y? Negatif 2. Negatif 2. Ataupun boleh juga ambil titik kat sini. 0, 0 kan? 0, 0 dekat tengah. So mana-mana 2 titik, awak cari M dia. Cari M dia. M ini. M tu formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, untuk yang ni, Y2 tu letaklah kat mana-mana. Kalau yang ni Y2, sini X2. Kalau yang ni X1, sini Y1. Macam tu. Okay, cari nilai M dia, lepas tu cari C dia. C tu yang mana C? C tu dekat sini lah. Pada paksi Y. Paksi Y, so mana yang kena pada titik tu? Kalau dekat kosong, maka C dia kosong. Macam tu je. Okay, boleh faham? Faham ya? Semua faham? Okay, pergi kepada nombor 6 lah. Nombor 6 tu kan. Ni mungkin ramai tak faham ni. Nombor 6. Okay, garis dia. Garis dia, apa kita kata dia macam mendatar macam tu kan. Garisan dia mendatar. Maksudnya, dia ada cerun ke tak ada? Ada cerun ke tak ada? Ada lah kan. Cerun. Cerun dia tak ada lah kan. Dia tidak ada langsung cerun. Kecerunan dia tak ada. Gradient dia tak ada. Kalau kita jalan tu straight je.
Maksudnya tak ada kita nak naik bukit ke, tak ada cerun lah. Tak ada kecerunan. Jadi bila tak ada kecerunan, maksudnya M yang kecerunan tu ialah kosong. Ni tiada kecerunan. Tiada kecerunan maksudnya M tu ialah kosong. So Y sama dengan MX tambah C. M tu kosong dah. M ni. M darab X, kosong darab X, kosong jugalah kan. So tinggalnya Y sama dengan C sahaja. Y sama dengan C. So C tu tengok pada garis kita, kena pada paksi Y ialah 1. So Y sama dengan 1. Tapi kita nak tulis kawasan berlorek ni. Dia ni dekat atas kan. So Y lebih besar atau sama dengan 1. Macam tu je. Okey. Untuk nombor 7 pula. Nombor 7 ni, X ni kalau kita tengok bukit yang macam straight macam ni kan. Straight macam ni. So macam dia tersangatlah cerun. Dia tersangatlah cerun maksudnya dia nak cakap dia kita tak boleh nak cari Y dia lah. Kita tak boleh nak cari Y. Dia memang straight je. Jadi kalau awak nampak garis yang straight ni awak terus ambil nilai X lah. Macam yang tadi dia mendatar kan. Kalau ni macam mendatar, melintang, so awak ambil nilai Y. Y dia sama dengan 1. So nombor 7 ni kalau nampak straight, awak ambil nilai X. X sama dengan apa? 2. So 2 lah. Tengok pada kawasan berlorek sebelah kiri, maka lebih kecil. Ada garis penuh, so ada sama dengan 2. Okey, boleh faham? Lepas tu nombor 8 pula. Nombor 8 ni, ni dia dekat koordinat 1 dengan 1. X dia ialah 1, Y dia 1. So dia ni, kawasan berlorek ni, dia ada 2 garis lurus. Dia diliputi, ditutup oleh 2 garis lurus, iaitu kawasan sini, ni kawasan berlorek, kawasan sini garis lurus, lepas tu sini. Kiranya ada 2 lah persamaan, ada 2 persamaan. Untuk yang ni, yang berdiri ni, so kita ambil pada paksi X kan, X1. So dia lorek kawasan sebelah kanan, maka X ni ialah lebih apa? Lebih besar. Lebih besar dan sama dengan 1. Ni nilai 1 kan? Ni nilai 1. Lebih besar atau sama dengan 1. Lepas tu yang ni pula, yang garis ni, dia ni apa? Lebih besar juga, tapi dia ni pada pintasan pada paksi Y. Pada paksi Y. So Y ni lah yang lebih besar daripada atau sama dengan 1. Okey, boleh buat ke tak ni? Boleh buat ke tak Amira, Anis? Lamia apa tak datang? Okey tak? Macam mana? Boleh, Cik. Okey. Okey, seperti saya janjikan minggu lepas, kalau siapa yang tengok rakaman tu mesti dia tahu apa yang saya suruh buat, apa yang saya suruh sediakan untuk minggu ni. Saya minta semua perlu ada kertas graf kan? Ingat lagi tak? Saya minta semua perlu ada kertas graf. Okey, so saya remind balik, minggu depan kita buat kertas graf juga Minggu depan kita akan buat graf juga, kita akan lukis untuk kawasan berlorek, jadi kita perlukan kertas graf lah. Okay, saya nak nanti buat latihan tu dekat kertas graf. Lepas tu kalau snap pun memang snap soalan tu, jawapan tu
garis lurus awak tu pada kertas graf lah. Okay. Okay, contoh nombor 1 ni. Contoh nombor 1 ni kan. Dia nyatakan semua ketaksamaan tersebut. Nyatakan semua ketaksamaan tersebut. So lebih kurang apa yang kita dah buat minggu lepas lah ni. Dia nak nyatakan ketaksamaan. Okey, kalau kita tengok kawasan berlorek ni kat sini, so dia ni ditutup oleh berapa garis? Irfan. Dia ditutup oleh berapa garis? Apa dia? Dia ditutup oleh berapa garis? Faham tak taklah saya? Apa dia tak dengar? 3, okey. 3, baik. Betul? 3. So kalau kita tengok dekat sini, ni garis dia. So 1 yang ni. Sekejap. Pertama ni, yang kedua dekat sini, yang ketiga dekat sini. So kita perlukan 3 kawasan berlorek lah. 3 kawasan, 3 ketaksamaan. Okey, sorry, 3 ketaksamaan yang kita perlu ada dalam garis ni. Jadi kita pergi kepada garis 1 dulu. Pergi kepada garis 1 dulu. Okey, garis 1 ni sama macam yang kita buat minggu lepas. Kita nak tahu ketaksamaan itu, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Sekejap. Kalau kita tengok dekat sini, kawasan berlorek ni lebih kecil kan? Okey, lebih kecil. So saya terus buat dekat sini. Y tu lebih kecil. Okey, yang ni garis penuh kan? So ada sama dengan MX tambah C. Okey, boleh faham yang ni? Okey, so first kali kita kena cari nilai M lah. Kita cari nilai M nya. Untuk cari nilai M, awak perlukan 2 koordinat. Okey, kalau dekat sini garis yang pertama ni, saya pilih. Okey, kita boleh pilih mana-mana titik tau. Kita boleh pilih mana-mana titik. Jadi saya pilih yang sini. Sini senang baca ni. Saya pilih sini 1. So dekat sini berapa koordinat dia? Okey, siapa boleh bacakan koordinat yang saya tanda tu? Yang dengan warna purple tu. Okey, Azman
Y dia berapa? 6 salah. Negatif 6 kosong. Okey, negatif 6 kosong. Kenapa negatif 6 kosong? Sebab awak tengok pada paksi X dulu kan. First tu dia paksi X. Okey, paksi X ni dia dekat negatif 6. Dia dekat negatif 6. So betul lah X dia negatif 6. Kemudian awak tengok paksi Y. Paksi Y ni mana yang kena dengan titik ni? Sini kan. Kena pada kosong. So negatif 6 kosong lah. Negatif 6 kosong. Okey, satu lagi saya pilih titik dekat sini lah. Senang sikit nak baca. Okey, siapa boleh tolong bacakan titik dekat sini? Danish. Kosong. Kalau 6 kosong salah. Pada paksi X, X dia dekat ni 6. Adakah dia 6? Salah. X dia ni, X dia kosong. So X dia kosong. Okey, kosong 6. Kosong 6 baru betul. Sini X dia kosong, Y dia 6. Kosong 6. Okey, jadi kita ambil koordinat 2 ni. Kita nyatakan X1, Y1. Katakanlah saya letak sini X1. Sini jadi Y1. So satu lagi saya letak sini X2. Sini Y2. Jadi untuk cari nilai M, Y2 tolak Y1. Ambil formula dia Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Memang macam tu. Memang macam tu kan. Y2. Okey, mana Y2 saya? Nombor 6. So 6 tolak dengan Y1 saya kosong. Okey, X2 saya letak kosong. X1 saya negatif 6. Tolak negatif 6. Tolak negatif 6. So saya dapat nilai 6 per dengan 6 kan. Kosong tolak negatif 6. So dapat 6. 6 per 6 ialah 1. 6 per 6 ialah 1. Okey, so dapat M1. Untuk C dia awak tengok pada pintasan pada paksi Y ni. Tengok pada paksi Y. Garis lurus tu dia kena pada dekat sini kan. Dekat sini koordinat dia 06. So nilai Y dia ialah 6. Maka C tu kita tulis 6 lah. C tu 6. Okey, baik. So persamaan yang pertama ialah awak tulis balik Y lebih kecil daripada yang ni. Y lebih kecil daripada M tu apa yang kita cari? 1. So tulis 1. Okey, 1X. Okey, 1X. Saya tak perlu tulis 1X lah. Tulis X sahaja ya. Okey, tambah 6 pula. Tambah C. So C tu ialah 6. So tambah 6. Okey, boleh faham? Okey, so sekarang ni awak cuba cari persamaan yang kedua ni. Ketaksamaan yang kedua ni. Kalau kita tengok ketaksamaan yang kedua ni, dia lorek kawasan bawah ke atas ni? Bawah ke atas ni? Bawah kan? Macam mana kita nak tahu dia bawah ke atas? Okey, awak tengok ni lah. Ni garis dia. So dia ni bawah daripada garis kan. Awak ke bawah macam ni lah. Ke bawah. Jangan macam ni. Jangan menyeru macam ni. Tak. Kita tengok Y dia lah. Kita tengok Y dia ni ke bawah. Okey. So yang ni atas. Okey. So kalau yang ni kawasan dia berlorek ni bawah daripada garis tu. So sebab itulah dia Y tu lebih kecil.
cari garis penuh. Y lebih kecil daripada atau sama dengan MX tambah C. So M dia, awak cuba cari M dia. Okay, M dia awak ikut awak lah nak guna titik yang mana saya zoomkan. Okay, titik sini boleh, sini boleh. Sini pun boleh. Mana lagi, sini pun boleh. So ikut, tak kisah mana-mana yang awak boleh, titik yang mana-mana boleh ambil. Cari M dia. Okay, sekarang ni awak buat M sahaja. Saya nak tengok M. Okay, sila buat sekarang M tu. Okay, saya pilih lah titik koordinat yang awak boleh ambil ialah sini satu boleh ambil, sini pun boleh. Yang saya tanda dengan merah tu. Okay, mana lagi senang nak baca, kat sini pun boleh, sini boleh, sini pun boleh. So kat mana-mana lah.
Kalau ada yang tak boleh nak buat, tanya ya. Boleh buat tak?
Ingat ya, untuk kita cari garis lurus ni kita perlukan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Dan kalau kita tengok kawasan berlorek dekat sini, dia ni kawasan berlorek ni bawah daripada garis lurus. Bawah daripada garis lurus. Okey, bawah. So dia lebih kecil lah. Lebih kecil atau sama dengan. Sebab garis penuh. Garis penuh, so dia ada sama dengan. Lepas tu M ni ialah kecerunan. M ialah kecerunan di mana kena ada dua titik. Contohnya awak boleh pilih koordinat sini dengan titik kat sini ke, ataupun sini ke, dua ni ke, ataupun dua ni ke. Okay, tak kisah, asalkan ambil dua titik. Awak ambil dua titik, awak nyatakan mana satu X1, mana satu Y1. X1, Y1, X2, Y2. Lepas tu, awak cari, awak masukkan dalam formula M sama dengan Y2 tolak Y1 ni. Masukkan nilai, lepas tu kira berapa. Then, itu je lah. Yang C ni cari daripada paksi Y. Paksi Y dia berapa. Okey. So, boleh buat. Okey, buat cepat, saya tunggu. Untuk koordinat, kalau awak pilih sini jadi X1, Y1, X1, Y1. Bukannya X1, X2, no. X1, Y1. Lepas tu kalau ambil sini, X2, Y2. Macam tu. X2, Y2. Pasangan dia dah.
Haikal, Anis, Amira. Are you okay? Haikal, Darwish. Adakah you all tengah buat? Okay, Haziq, you dah siap, you dah hantar. Betul, boleh teruskan yang nombor 3 lah. Cuba buat yang nombor 3.
Okay, sorry. Saya terangkan semula. Thank you, Maimin. Ni. Okay, saya pilih koordinat dekat sini ya. 06. Sini 0. X dia 0. Y dia 6. 06. Kemudian dekat sini. Saya pilih dekat sini lah. Titik kat sini kan. So, titik dekat sini. X dia 4. Y dia negatif 2. X 4. Y dia ni negatif 2. 4 negatif 2. 4 negatif 2. Okay. Jadi saya letak sebagai yang bawah ni saya letaklah sebagai X1 Y1. Okey, X1 Y1. Yang atas saya buat X2 dengan Y2. Okey. So Y2 6. Saya pun masukkanlah 6. Tolak dengan Y1. Mana Y1 saya? Negatif 2. Saya pun tolak negatif 2. Per dengan X2 saya mana? X2 saya kosong kan? Kosong. So kosong. Tolak dengan X1 saya 4. So 4 kat sini. Jadi saya kira 6 tambah 2 okay, per dengan negatif 4. 8 per negatif 4 kan? Jadi jawapan saya dapat negatif 2. So saya dapat negatif 2 untuk M. Untuk C pula, untuk C saya tengok pada paksi Y saya. Garis dia ni kena pada koordinat dekat sini kan. So ambil nilai Y dia. Ambil nilai Y dia iaitu 6. So C tu ialah 6. Macam tu je. C tu ialah 6. So C6 saya masukkan dalam formula. Y lebih kecil daripada M ialah negatif 2, X tambah 6. Alright, boleh ke? Sama tak jawapan? Okay, yang nombor 3 pula cuba awak buat. Nombor 3, buat nombor 3. Pilih mana-mana dua koordinat untuk kita tahu Y, M, X tambah C. Nak pilih koordinat dekat mana yang senang baca? Sini pun boleh. Koordinat dekat sini boleh. Koordinat dekat sini pun okey ni. Sini pun okey. Mana lagi yang senang baca? Sini pun boleh. Sini pun boleh. So banyaklah tempat dia. Sini pun boleh. Tak kisah mana-mana dua titik je. Mana-mana dua titik yang kita senang nak baca lah. Pilihlah titik mana-mana. Lepas tu cari M dia. Okay, boleh buat sendiri tak?
untuk M tadi kan saya kata boleh pilih mana-mana titik kan. Memang boleh pilih mana-mana titik. Tak kisah awak pilihlah titik mana-mana. Jawapan dia tetap akan dapat sama. Negatif 2 juga. Tak kisahlah awak ambil titik yang mana. Sama je kita akan dapat nilai kita. Saya rasa lah kan awak semua ni macam ramai yang tak boleh nak buat. Mungkin siapa-siapa yang belum hantar lagi tu, mungkin masalah yang sama lah kot. Tidak boleh nak baca koordinat. Tak boleh nak baca koordinat ke? Contoh saya kata koordinat dekat sini. Awak nak pilih koordinat dekat sini. So macam mana awak nak baca dia? Awak nak pilih titik dekat sini. Macam mana awak nak baca titik dekat sini? Okey. So titik dekat sini kita baca X dulu baru Y. Baca X dulu baru Y. Maksudnya sini paksi X kan? Ni paksi X. So kalau titik dekat sini paksi X ni dia kena pada negatif 6. Dia kena pada negatif 6. So koordinat dekat sini ialah negatif 6 lah. Negatif 6. Dan paksi Y pula, so dia dekat sini kan, ni paksi Y. So kalau tengok dekat sini, titik tu dia kena pada negatif 2. Negatif 2. Jadi koordinat dekat sini ialah negatif 6, negatif 2. Negatif 6, negatif 2. Okay. So ikutlah, pilihlah mana-mana koordinat yang awak nak.
Kalau saya terus panggil, kalau ada soalan yang start dekat mana-mana boleh terus tanya. Okey, Haikal. Haikal, do you have any problem untuk jawab soalan ni? Haikal Hakimi. Okey, Haikal Hakimi. Azmar. Ya, cikgu. Ada soalan tak? Any problem untuk jawab soalan ni? Tak ada. Tak ada, boleh jawab Soalan nombor apa? Yang 3 tu, persamaan yang ketiga dapat jawab. Boleh. Boleh, dapat berapa ni? Yang M dapat negatif 0.5. C negatif 5. Okay, negatif 5, alright. Okay, Azmar, thank you. Adif Haikal. Alif Haikal, so any problem? Afif Haikal kan? Okay, kalau kita tengok dekat sini, saya bacakan koordinat dia. Saya bacakan tapi saya tak tulis ni. Okay, yang pertama dekat sini. Sini kan, sini. Sini adalah negatif 6 dengan negatif 2. Okay, dekat sini. Lepas tu kalau awak pilih sini. Kalau awak pilih sini dia adalah
negatif 4, negatif 4, sini negatif 2, sini negatif 4. So, jadi line dia ialah negatif 3, negatif 4, negatif 3. Okey. So, dekat sini pula. Dekat sini X dia negatif 2, negatif 4. Okey. Negatif 2, negatif 4. Okey, sini X dia kosong, Y dia negatif 5. Negatif 4, negatif 6. So, tengah ni of course lah dia negatif 5. Negatif 5. Lepas tu kalau awak pilih koordinat sini, sini adalah 2 dengan negatif 6. 2, negatif 6. Kemudian dekat sini, kalau awak pilih dekat sini, so sini 4, sini 4 dengan negatif 7. 4, negatif 7. Lepas tu sini kalau awak pilih sini 6, negatif 8. 6, negatif 8. Okey. Nombor 3 saya tunjukkan jalan kira lah ya. Saya tunjukkan jalan kira yang 3 ni. Nanti saya akan bagi homework jugalah berkaitan yang ni supaya awak mesti tahu. Okay? Kita mesti tahu macam mana kita nak buat persamaan daripada dia bagi gambar rajah macam ni. Kawasan pelorek kita nak tahu ketaksamaan. Kena tahulah. First sekali memang kita kena tahu koordinat. Koordinat ni daripada tingkatan 2. Tajuk koordinat tingkatan 2. Sebenarnya tingkatan 1 tu pun dah belajar. Tapi okey lah tingkatan 2 lah. Okey, untuk kita buat garis lurus. Untuk kita buat garis lurus kita perlu
gunakan jadual table kan. X dekat mana, Y dekat mana. So sama juga yang ni, dia dah bagi garis lurus. Kita nak tahu persamaan garis lurus tu, kita perlukan titik. Jadi untuk titik tu, kita kena tahu koordinat. Titik tu kita kena tahu koordinat. Contoh yang ni. Sini X dia -6. Kita baca X dululah. Baca pada paksi X dulu. -6. Jangan awak baca -2, -6. Tak boleh, salah. Salah baca Y dulu. Kena baca X dulu. -6, -2. Okay. Baca -6, -2. Lepas tu koordinat mana awak nak ambil ni? Katakanlah saya ambil yang ni. 2, okay, 2, -6. 2, -6. Sini boleh. 2, X dia 2 kan. 2 ni X kan. Paksi X ni 2. So, 2, -6. Untuk garis yang ni saya pilihlah 2 titik. Tak kisahlah mana-mana awak nak ambil. 2, 1 saya ambil yang ni. Satu lagi saya ambil yang ni. Jadi, untuk cari M, saya ulang. Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Tu formula dia dah. Tak ada formula lain dah nak cari kecerunan. Okey, untuk M, Y2 ni awak ikutlah mana-mana. Kalau sini awak letak sebagai X1, so sini jadi Y1. Dia pasangan dia dah. Yang tu X1, pasangan dia Y1. Memang macam tu. Dia tak boleh jadi X1, X2. No. Okey. Satu lagi, 26 tu awak nyatakan dia sebagai X2, Y2. X2, Y2 dekat situ. So, masukkan dalam formula. Okey, awak masukkan dalam formula. Y2 ialah mana? -6. So, tulislah -6. Tolak dengan Y1 mana? -2. So, tolak dengan -2. Yang masukkan dalam formula tu pula, kalau dia ada negatif, masukkan negatif. Simbol Y2 apa? -6. So, tulislah -6. Lepas tu dia tolak. So, awak tulislah dulu tolak. Y1 -2. So, barulah buat kurungan -2. Kenapa kita buat kurungan? Sebab dia ada 2 simbol sebelah-sebelah. So, nak cantik kita tulislah dalam kurungan. Okay, nak cantik je lah. Sebab nak cantik tu kita tulis dalam kurungan. Sebab nak bagi kemas cara kira kita. Okay. So, yang bawah pula per dengan X2 tolak X1. X2 ni saya ambil 2 lah kan. X2 ni ialah 2. So, tulislah 2. Tolak dengan X1. Mana X1 saya? -6. So, tolak. Okay, dia ada tolak. So, tulis tolak. X1 saya ada -6. So, negatif dengan negatif kan. So, saya buat kurungan lah. 2 tolak 6. Macam tu. Lepas tu, okey, saya kira saya tulis jawapan kat sini kat bawah ni. Tolak 6 tambah 2. 2 tambah 6. So, saya dapat jawapan -4. 2 tambah 6, 8. Okey, dapat -1/2. So, itulah jawapan saya, jawapan kita. M saya dapat -1/2. Okey, itu adalah M. Untuk C pula, C, kita kena cari C tu dekat paksi Y ni. Ni kan paksi Y ni kan, tengah ni kan. So, dia kena dekat pada Y dia ialah sini -4, sini -6. So, sini dia -5. So, C ialah -5. So, kita buat formula. Y, M kita -1/2. X. Okay, kalau tolak 5, so kita C tu tolak 5 lah. Tambah C tu ialah tolak 5. Tambah C tu ialah tolak 5. Lepas tu lebih kecil ke lebih besar?
Okay, tengok dekat gambar rajah, dia lorek kawasan atas. So, dia lebih besar lah. Lebih besar. Kalau lorek kawasan atas, dia lebih besar. Lepas tu, ini garis putus ni. Ni semua ni garis putus. So, bila garis putus, dia tak ada sama dengan lah. Okay, boleh faham? So, Boleh cikgu. semua ketaksamaan, inilah, semua ni lah. Tiga ketaksamaan. Sebab dia, apa ni? Sebab kawasan berlorek ni, dia tutup oleh 3. 1, 2, 3. So, ada 3 ketaksamaan. Alright. Okay, ni nombor 1, nombor 2. Nombor 2 ni senang ni. Yang kita dah buat gambar rajah sebelum ni je. Yang nombor 2 tak perlu guna ketak graf. Okay. So pada graf dalam rajah, dia graf dalam rajah sahaja. So tak perlu guna ketak graf. Lorekkan rantau. Yang ni dia dah bagi dah. Dia dah bagi dah persamaan. Dia dah bagi dah garis. Dia cuma nak kita tahu kawasan mana yang kita nak pilih. Kawasan mana yang kita nak pilih nak lorekkan. Kalau dekat sini mana lorekkan ketiga-tiga ketaksamaan. Kita ada yang ni 1, Y tu lebih besar. So mana persamaan dia? Negatif X tambah 6 mana? Ni kan? Negatif X tambah 6 kan? So dia ni lebih besar ni. Ni lebih besar dan sama dengan. Betul lah, sama dengan garis penuh. Garis padu. Okey. Lepas tu dia kata lebih besar. So kawasan mana ni? Kawasan atas kan? Kawasan atas dia. Kemudian yang kedua ni X tambah 6. X tambah 6. Mana persamaan X tambah 6? Ni kan? X tambah 6 ni. So ni lebih kecil ni. Lebih kecil sama dengan. Ni sama dengan. Garis sama dengan. So lebih kecil. Lebih kecil maksudnya kawasan bawah lah kan? Bawah. X tambah 6. Lepas tu satu lagi X sama dengan 6. X sama dengan 6. So kalau X sama dengan 6, dia tak ada Y lah tu kan? So kalau tak ada Y, mana garis dia? Ni dia tak tunjuk ni mana garis dia ni. Mana garis dia? Y sama dengan 6. Okay, garis dia akan berada pada X lah. Mana X 6? Ni paksi X. Ni paksi X. So paksi X dia kat sini, mana 6 dia? Sini kan? Okay, jadi garis dia pun dekat situ jugalah. Dekat 6 kat sini. Macam tu. 6. Yang tu adalah garis X sama dengan 6. X sama dengan 6. Jadi kalau soalan ni dia nak lebih kecil, maksudnya sebelah kiri. X sebelah kiri. Jadi nampak tak arrow-arrow ni semua ni? Manakah kawasan tu? So senanglah kan? So kita dapat kawasannya sini. Okay. Kalau dalam exam cara kita nak lorek tu buat macam ni lah. Guna, tak payah guna pembaris lah, buat macam ni je. Macam tu je. Okay, boleh faham kan? Okay, nombor 4. Nombor 4 ni saya nak jadikan sebagai homework ni. Sila dengar ya.
Nombor 4, kita ada persamaan 2y lebih kecil daripada x tambah 12. So yang ni kan, awak tengok nilai y dia. Lorek bawah ke atas. Kemudian yang sebelah sini y tambah x ni, mana persamaan dia? Ni kan. So daripada situ, mana kawasan berlorek? Nak lorek atas ke bawah? Okey, yang ketiga dekat y lebih besar daripada 2x. Jadi mana garis ni? Garis ni dekat mana? Okey, awak tak ada kan? Tak ada garis ni kan? Jadi kita kena lukis garis ni, okey, dengan cara awak masukkan nilai, dua nilai pun tak apa dah. Contoh, y sama dengan 2x kan? Y sama dengan 2x. Kita nak tahu garis untuk y sama dengan 2x sekarang ni. So, kita buat jadual di mana x1, y1. Okey, ada x, ada y. Jadi, kita kena pilih dua koordinat lah. Dalam rajah ni, dua koordinat yang kita boleh tanda. Contohnya, okey, bukan contoh lah, ni kira macam saya dah bagi hint lah ni. Okey, x tu kalau dalam gambar rajah ni, kita ada nilai daripada negatif 6 sampailah 6. 0 pun ada, negatif 4 pun ada kan. So pilih mana-mana dua. Mana-mana dua. At least dua ni saya letak dua. At least dua, paling kurang dua. So dekat sini awak nak pilih apa pun tak kisahlah. Nak pilih 0 ke kan, nak pilih 6 ke, tak kisah. Lepas tu, macam mana kita nak tahu y pula? Macam mana kita nak tahu y? Macam mana kita nak tahu y? Okey, so nak tahu y ni, x kita dah nyatakan kalau x kosong kan. So kalau dekat sini x kosong, awak cari nilai y. Y sama dengan 2, y sama dengan 2 darab dengan kosong. 2 darab dengan kosong. So dapat y dia berapa? Kosong. So kosong lah. Cari koordinat x kosong, y kosong. X kosong, y kosong. So tanda. X kosong, y kosong. Tanda. Okey. Kemudian x3. Saya letak x3. Tadi saya pilih 6 kan. Tak kisahlah yang mana. 3 pun boleh, 4 pun boleh. Lepas tu kalau x saya 3, saya kira lah x 2 darablah dengan 3. Kenapa saya darab 3? Saya masukkan dalam formula ni lah ni. X3, so y saya dapat 6. So mana x3, y 6? X3 ni, paksi x ni. X3, 2, 3, 4. So sini 3 kan. Sini 3. Ni 2, 4. So 3 dekat sini. 3 jadi 3, 6. So mana 6? Pergi dekat y 6. 6. Sini 6 kan? Ni. So dekat sinilah. Dekat situ. So awak pun sambungkanlah garis tu. Sambungkan garis dia. Sambungkan pagi panjang sikit pun tak apa. Tak ada masalah panjang tu. Okey. Bagi kena 2 titik tu lah. So yang tu lah adalah garis y sama dengan 2x. Yang tu lah adalah garis y sama dengan 2x. Lepas tu carilah y lebih besar 2x tu macam mana. Alright. So nombor 4 ni this is your homework. Okey, nombor 3. Pergi kepada nombor 2 B. Pada graf di bawah, lorekkan rantau yang memuaskan 3y tambah x lebih besar daripada 9. Okey, 1, 2, 3. Jadi dekat sini
graf B tu dia bagi grid lah kan. Okey, yang ni tak perlu. Sekejap. Ni soalannya kertas 2 juga, cuma dia bahagian A. Bila bahagian A ni kita tak perlu guna kertas graf lah. Sebab dia dah bagi dah kawasan. Tapi kalau awak nak lukis, better awak guna kertas graf. Sebab kertas graf dia dah ada kan grid ni. Dia dah ada grid. So senang lah awak nak label negatif 2, negatif 4. Ikut je berapa kotak dia guna ni. Okay, nak lukis tu lukis atas kertas graf. Lagi senang nak baca. Lepas tu macam mana kita nak lorekkan rantau ni? Graf garis pun kita tak tahu dekat mana. Macam mana nak macam mana nak lukis garis dia? Okay, so nak lukis garis dia, awak perlukan nilai X dan Y. Nak tahu X dan Y, awak boleh cuba mana-mana titik dalam graf ni, dalam grid ni. Contoh kan, X, Y. Okay, untuk garis 3Y tambah X lebih besar daripada 9. Saya rasa saya dah ajar sebelum ni. Betul tak? Okay, so X berapa awak nak pilih? Katakanlah saya pilih X kosong. Saya suka kalau X kosong. Okay, so kalau X kosong, saya masukkan nilai dalam ni. Saya letak sama dengan dululah. Y tambah X sama dengan 9. 3Y tambah X sama dengan 9. Jadi, kalau X saya kosong, so saya kira dekat sini. 3Y tambah kosong. X tu saya gantikan dengan kosong. Sama dengan 9. Okey. So, 3Y tambah kosong jadi sama dengan teruslah kan? Sama dengan 9. So, Y ialah 9 bahagi 3. So, Y dapat 3. So, saya tulislah sini Y 3. Okey, boleh faham? Okey, baik. Seterusnya saya nak pilih X berapa? Okey, katakanlah saya ambil X dia 4. Okey tak kalau saya pilih 4? Okey, saya try lah. Saya try. Kalau saya pilih 4, okey ke tak dalam grid ni lagi ke tak? Okey. 3Y tambah 4 lah kan? Sama dengan 9. Jadi 3Y sama dengan 9 tolak 4. 3Y sama dengan 9 tolak 4 jadi 5 kan? Jadi Y ialah 5/3. 5/3. Okey, 5/3. Macam mana nak tulis dalam ni? 5/3. Okey, awak kira lah dalam kalkulator. Dapat berapa 5/3? Kalau tak silap saya, nilai dia dalam 1 point. 1 point berapa macam tu? 1 point berapa? So, 1 point 1 point berapa 1 point 1.6666. 1.666. So, kalau dalam gambar rajah ni pun pilih yang tu lah. X kosong, Y 3. So, kita tanda dekat sini. Kalau X 4, 1, sini 1, 1.6. So, katakanlah hampir dekat sini lah. Okey, boleh. Ataupun awak boleh tukar lagi nilai X supaya kita dapat nilai Y yang cantik. Okey. Tukar supaya kita dapat nilai Y yang cantik.
macam ni lah garis dia. Kena tukar berapa? Katakanlah saya tukar kepada X3. Okay, kalau saya ambil X3, okey tak? Saya tukar 3. 3Y tambah 3 sama dengan 9. 3Y tambah 3 sama dengan 9. Okey, so 3Y tambah 3 sama dengan 9. 3Y sama dengan 9 tolak 3, 6 kan? 3Y sama dengan 2. Okey, so Y sama dengan 2/3. Okey, still lagi kita dapat pecahan 0.66. Macam tu lah, tak boleh lah. So, apa kata kalau saya ambil X yang negatif ke kan? Awak boleh try and error macam tu lah supaya kita dapat nilai Y yang cantik. Okey, baik. Jadi, saya dapat graf garis lurusnya lebih kurang macam ni. And then, ini untuk yang pertama lah. Lepas tu yang kedua ni pun saya kena buat sama juga macam ni. Tulis persamaan dia dalam bentuk sama dengan. Lepas tu buat table X, Y. Lepas tu pilih mana-mana koordinat X. Lepas tu masukkan Y. Okay, sama juga dengan yang ni. Okay, untuk yang ni X sahaja kan nilai Y dia tak ada kan. Y dia tu tak ada. Jadi tak perlu nak fikir apa. X lebih besar daripada negatif 5, maksudnya X tu ialah mana X? Ini paksi X kan? Ni paksi X ni. Negatif 5. So dekat sini negatif 5. So garis dia macam ni. Tu je. Tu adalah garis X sama dengan negatif 5. Satu lagi saya tak bina ni. Satu lagi. Okey, saya tulislah. Kita buatlah kan. Y lebih besar daripada 1/2 X tambah 5. 1/2 X tambah 5. So, kata kalau saya ambil jadual X kosong. Okey, awak kira Y sama dengan 1/2 darab kosong tambah 5. So, Y saya dapat nombor 5. Lepas tu, saya nak apa? Saya pilih 2. Okey tak kalau saya pilih 2? X2. So, kalau X2, 1/2 darab dengan 2 tambah 5. So, 1 tambah 5, 6. Okey, Y saya dapat 6. Saya tulis 6 kat sini. Saya tulis 6 dekat situ. Jadi, saya pun plot graf 0,5. X05 mana sini? Okey, lepas tu X2 Y6. X2 Y6. Garis kat sini. X2 Y6. Okey, so saya pun gariskan. Saya gariskan, dapat macam ni. Macam ni kan, okeylah tu. So, saya nak memuaskan ketaksamaan. Kawasan berlorek. Yang ni lebih besar. Yang first tadi ni lebih besar. So, maksudnya dekat atas lah. Lepas tu, yang ni pula lebih kecil dekat bawah. Satu lagi, dia ni ke kanan. Negatif 5 ke kanan. So, awak rasa-rasa dia dekat mana? Okey, kalau saya nampak dekat sini, maksudnya kita bertindan kawasan sinilah. Sini. Sampai habis grid ni. Alright, boleh faham tak? Okey. So, nombor 4 ni di sisi homework nombor 4. Okey, saya bagi nombor 5 dengan nombor 4 sebagai homework.
Okey, sekejap saya ambil gambar. Kalau boleh terus buat ada lagi masa. Yang ni awak boleh lukis pada kertas graf terus. Kalau nak bagi nampak. Oh, jap. Nombor 4 ni. Nombor 4 boleh lukis atas kertas graf. Nombor 5 pun boleh lukis pada kertas graf. Senanglah. Kita guna kertas graf, kita nampak kita ada grid kita. Ada grid, so senang nak lukis. Siapa yang tak ada kertas graf, okey, yang ni kali ni tak apa. Cuma jawapan kena betul lah. Untuk kertas graf, kita akan buat latihan juga. Macam, okey, kita pergi contoh kertas graf kan, soalan kertas graf macam ni. Ni kertas graf ni. Ni saya buat dengan pelajar lain lah. Ni kertas graf. Ni macam kertas graf lah ni. Dia bagi tulis 3 kertas samaan. Lepas tu dia menggunakan skala. Ni dia suruh kita bina. Ni kertas bahagian B ni dia suruh kita bina graf tu. So minggu depan saya nak buat latihan ni jugalah. Yang ni. Yang ni. Nombor ni, yang ni. Akan saya bagi homework dekat sini je lah. Nanti kita akan guna kertas graf ni, yang ni lah nanti. Minggu depan, okay? Pastikan ada kertas graf. Minggu depan hari Khamis macam biasa. Alright, itu sahaja. So boleh terus buat, tak apa.